Hello, hai, Assalamualaikum dan salam keilmu, keikhlasan dan kecemerlangan Unimap kepada semua pendengar. Anda kini bersama penyampai radio anda, saya DJ Hanif, Saya DJ Mimi. Saya DJ Syazwan. dalam segmen Hello Hello Campus di Unimap FM, Medium Medium Interaksi Interaksi Siswa. Diharapkan semoga semua pendengar sihat-sihat. Ya, setelah lama kita tak berborak, bersiaran. Ya, betul. Secara live. First time ni live untuk tahun ni. Ya, betul. Betul. Tahun lepas pun last live dah banyak bulan. Banyak bulan juga. Betul. Ini baru pertama kali kita live kembali, right? Dan juga ini adalah pertama kali apa? Ya. Cuba teka. Pertama kali kita live secara mematuhi SOP. Ya, betul. Ya, betul. Kalau anda dapat melihat kami, hello, kami sedang memakai mask dan kami sedang Menjaga penjarakan sosial Ya. di antara DJ. Walaupun kami sedang bersiaran, tapi kami tidak lupa untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Untuk apa? Untuk mengekang penularan COVID-19. Jadi pendengar semua jangan pelik, jangan hairan kenapa kami berjauhan dan mengapa kami memakai pelitup muka semasa kami live. Sebab apa? Sebab kita nak mengekang lah Ya, penularan. dan kita nak buktikan dekat semua yang kita pakai mask pun kita masih boleh berinteraksi dengan semua. Betul Kita tu. masih boleh menjalankan aktiviti kita. Jadi dengan pengaplikasikan ini, kami harap kami dapat memberi sedikit sebanyak motivasi untuk semua pendengar mengikuti jugalah Ya. orang kata SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Ya, betul tu Anik. Okey, nak cakap pasal patut SOP ni. Kita nak cakap pasal wabak COVID-19. Betul. Sekarang ni wabak COVID-19 sedang meningkat. Orang kata dengan meningkat dengan tingginya. Betul. Semalam sahaja Syazwan dan Mimi, Betul. Malaysia telah mencatatkan sebanyak 3,309 kes positif harian. Ya, 3,000 ya. antara kes harian yang tinggi tu. Yes, Tinggi. betul. Antara kes harian yang tinggi jugalah. Benda ni agak merisaukan pada semua orang lah. Betul. Jadi Anip, antara saya. negeri yang tertinggi mencatatkan penularan COVID-19 tu antara negeri apa tu Anip? Negeri yang tertinggi mencatatkan kes positif harian semalam merupakan negeri Selangor, iaitu sebanyak 1,700 kes. Tinggi tak korang? Tinggi. Yes, sangat tinggi tinggi. tu. 4 angka tu tinggi. Sedangkan 3 angka pun kita dah rasa macam wow. Dah rasa takut kan? Dah Betul. lagi Ya, 4 ini angka. kan lagi 4 So berhati-hati angka. orang Selangor, jaga SOP anda. Betul. Negeri kedua diikuti oleh Sabah, iaitu 409 kes. Ini Sabah sudah apa orang kata? Dah lama juga tinggi dia punya kes. Mungkin Anip ada salah faham sikit di sini. Bukankah negeri Anip yang kedua tertinggi? Oh ya ke negeri saya? Ya, Johor. mencatatkan 442 Ya Allah, kes. maafkan Anip saya. terlupa negeri sendiri ke? Tak, saya bukan terlupa negeri saya sendiri, tapi macam Ya, biasalah. Terlepas pandang. saya terlepas pandang. Tingginya kan tingginya. Okey, Johor mencatatkan kes sebanyak 442 kes harian positif, diikuti oleh Sabah 409. Ya, betul. Okey, seterusnya boleh tak Mimi bacakan kes positif untuk negeri-negeri yang lain? Okey, antara negeri yang masih tinggi catatan kes COVID adalah Kuala Lumpur, iaitu mencatatkan sebanyak 326 kes dan diikuti oleh negeri Pulau Pinang sebanyak 317 kes. Dan seterusnya Syazwan? Dan seterusnya Perak 241 kes. Pahang 96 kes. Negeri Sembilan 85 kes, Kelantan 86 kes, Terengganu 20 kes, Kedah 62 kes, Melaka 21 kes, Putrajaya 36 kes dan Perlis berapa? Perlis Kosong kosong kes. Alhamdulillah. Jadi setakat mengharapkan sekarang, Perlis ya. still mencatatkan kosong kes. Jadi semoga dapat mengekalkan kes kosong sifar positif COVID-19 ini. Okey, seterusnya Syazwan. Seterusnya kita jangan lupa kita meminta semua pendengar untuk follow ikuti kami di Facebook Unimap FM dan Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi Listen to My Radio dan search Unimap FM untuk mendengarkan kami di sana.
Anda juga boleh subscribe channel YouTube kami, Unimed FM. Dan selepas ni kepada pendengar semua di sana, anda boleh tinggalkan respon anda di Facebook kami. Tinggalkan di komen tu, nanti kami akan bacakan seorang-seorang. Betul. Jadi sebelum kami berehat, saya nak bacalah sedikit terutama kepada semua warga Unimed. Makluman kepada warga Universiti Malaysia Perlis, diharapkan pemakaian pelitup muka diwajibkan kepada semua warga Unimed sepanjang semasa ketika berada di kawasan kampus ataupun kawasan awam. Pelajar dinasihatkan kekal di kolej kediaman, kompleks perumahan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKP di Perlis. Pelajar yang tidak sihat ataupun bergejala dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan di Pusat Kesihatan Universiti PKU, dan pelajar dinasihati supaya mengikuti prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang telah ditetapkan. Jadi sebelum kita masuk kepada topik kita, lebih baik kita berehat dulu sebentar. Kepada warga kerja Unimed, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja haruslah dipandang serius, terutamanya ketika kita berada dalam krisis COVID-19. Untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, anda perlulah sentiasa menjauhkan diri dari tempat yang sesak, mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa jaga kebersihan diri. Ingatan ikhlas daripada saya, Nur Azam Abdul Rashid, Pengarah Pusat Pengurusan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerjaan. Unimed FM, medium interaksi siswa. Hello, anda masih mendengarkan kami di Unimed FM, medium interaksi siswa. Okey, jadi untuk segmen kali ni kita nak cakap pasal apa? Kami ada sedikit makluman daripada Majlis Perwakilan Pelajar mengenai pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran lanjutan Perutusan Perdana Menteri Malaysia pada 11 Januari berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan. Universiti Malaysia Perlis mengambil maklum akan status terkini wabak COVID-19 yang masih menular. Perdana Menteri Malaysia pada 11 Januari berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan. Pada 31 Disember 2020, Unimed telah memaklumkan bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran secara talian dilanjutkan sehingga 21 Mac 2021 kecuali bagi kursus-kursus yang mendapat pengecualian khas. Untuk makluman semua, jadual semester kalender akademik bagi sidang akademik 2020-2021 program diploma dan sarjana muda adalah kekal seperti sedia ada. Pelajar diploma yang terlibat dengan latihan industri diminta untuk mendapatkan pengesahan daripada syarikat yang melantik tentang tarikh melapor diri sama ada secara bersemuka atau bekerja dari rumah serta mengikut prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasakan di syarikat masing-masing. Pertanyaan lanjut berkaitan perkara ini boleh dirujuk dengan pihak fakulti atau diemailkan kepada bahagian pemantapan akademik di li.amc@unimap.edu.my. Okey, pelaksanaan peperiksaan akhir bagi pelajar sarjana muda akan kekal secara bersemuka atau secara dalam talian mengikut perancangan yang telah dibuat oleh pihak fakulti. Segenap pelajar tidak dapat hadir menduduki peperiksaan berikutan PKP, PKPB dan juga PKPP bagi mod bersemuka. Pelajar hendaklah merujuk dengan pihak fakulti masing-masing untuk maklumat lanjut. Surat kebenaran khas sekiranya perlu akan dikeluarkan oleh pihak fakulti bagi membolehkan pelajar yang berkeperluan memohon kebenaran merentas negeri atau daerah untuk pulang ke kampus daripada pihak berkuasa. Pelajar sarjana muda yang sedang mengikuti SEM 1 sidang akademik 2020 dan 2021 adalah amat tidak digalakkan untuk pulang bercuti mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 ini. Pelajar yang pulang bercuti dikhawatiri tidak dapat kembali ke kampus untuk menduduki peperiksaan atau sesi PDP mengikut kalender akademik yang telah dijadualkan. Jadual sebenar tarikh-tarikh bagi semua pelajar untuk kembali ke kampus secara berperingkat mulai 22 Mac 2021 seperti yang telah dimaklumkan pada 31 Disember 2020 yang lalu.
akan dihebahkan setelah mendapat pengesahan daripada pihak pengurusan tertinggi universiti. Pelajar antarabangsa dibenarkan masuk ke kampus kecuali dari United Kingdom seawal 1 Januari 2021 mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Semua aktiviti penyelidikan yang melibatkan kemudahan makmal adalah dibenarkan melalui kebenaran dekan fakulti dengan mengikuti SOP yang ketat. Pelajar luar kampus yang menjalani aktiviti penyelidikan perlu mendapatkan surat kebenaran keluar masuk kampus daripada pihak fakulti. Adalah diingatkan agar semua warga UNIMAP sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi bersama-sama menangani pandemik COVID-19 ini. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan perkara ini boleh dirujuk dengan pihak fakulti masing-masing atau Pusat Pengurusan Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran Pekerja Bilik Gerakan Bencana di talian 011622703116. Untuk maklumat yang terbaru, para pendengar boleh mengikuti akaun media sosial MPP UNIMAP Official di Instagram. Betul tu. Okey Mimi, kita dah habis bagi tahu hebahan pengumuman tentang universiti. Sekarang kita nak masuk tentang tajuk kita hari ini. Ya, mesti saya yakin pendengar-pendengar di luar sana mesti tak sabar-sabar nak tahu apakah tajuk yang bakal kita kupas, yang bakal kita bincang hari ini bersama-sama. Apa ya tajuk kita hari ni tu? Apa ya? Apa ya? Siapa nak bagi hint ke siapa nak bagi tahu ni? Jangan lupa Okey, yang anda pasti, boleh ya. anda boleh memberikan respon anda di UNIMAP FM punya Facebook. So, Okey, yang pasti tajuk kita hari ni tu memang ada kaitan dengan isu semasa kita sekarang ni lah. Betul. Apa tu? Ni okey, nak saya terus cakap ke? Terus je cakap ni. Okey. Tajuk kita pada hari ini ialah mengenai aktiviti yang boleh dilakukan semasa PKP. Betul. Kita tahu kan bila berlakunya PKP, kita akan duduk di rumah. So mesti kita akan rasa bosan kalau kita tak melakukan apa-apa aktiviti untuk diri kita sendiri kan. Betul-betul. Jadi untuk mengelakkan rasa bosan, rasa tak best duduk rumah tu, so di sinilah kita akan bincangkan beberapa aktiviti yang dikira boleh dilakukan bersama-sama. Betul tak Mimi? ya betul tu. Banyak sebenarnya aktiviti yang boleh kita buat walaupun Betul. dalam rumah, walaupun kita tak boleh keluar, duduk dalam rumah. Banyak. Ni ada Jadi kami apa aktiviti yang penyampai-penyampai kesayangan anda ni akan mencadangkanlah beberapa aktiviti yang boleh dilakukan di rumah. Betul. Agar anda tidak bosan dan tidak keluar. Ya, itu yang penting. Lagi untuk negeri yang sedang mengalami PKP. Betul. Yang kena duduk di rumah. Ni antara cadangan kami, ia terpulang kepada pendengar-pendengar luar sana sama ada itu untuk mengikuti ataupun tidak. Betul. Okey, untuk aktiviti pertama yang bakal kita cadangkan, siapa nak buka dulu? Mimi? saya ke? Ya, DJ Mimi. Okey, kalau ikut saya lah. Okey, contohlah kita sebagai seorang student terpaksa menghadap PKP. Okey, so dalam rumah banyak benda kita boleh buat. Contohnya siapkan assignment kita yang memang orang kata banyak sebab disebabkan kita tak ada final exam. Betul. So fully assessment. So memang manfaatkan masa yang kita ada dalam rumah tu untuk siapkan assignment dulu sebelum apa-apa yang lain. Betul. Okay, sebelum kita rasa nak cari hiburan ke apa-apa ke, kita siapkan dulu semua assignment Betul. kita. Orang kata apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, Maksudnya betul. kita susah-susah dulu buat semua assignment kita. Jadi akhir tu kita bolehlah bergembira dengan nak enjoy ke nak apa ke. Dan kan? dengan Betul masa tak? yang ada ni, cubalah jangan tangguhkan kerja yang ada. Siapkan. Lepas tu nanti kita boleh, apa orang kata, adalah kelapangan untuk melakukan aktiviti lain. Betul. Mungkin untuk mengelakkan lagi kebosanan dalam membuat assignment, kita boleh buat bersama-sama kawan. Sama ada kita pergi library bagi student di college kediaman, sama ada kita pergi ke library untuk siapkan assignment sama-sama. Jadi kita bersama kawan, maksudnya macam kita tak adalah rasa bosan sangat. Kalau kita seorang-seorang tu
mungkin kita tak ada idea untuk mengolah kita punya ayat-ayat dalam assignment. Tapi bila kita dalam grup, dalam kumpulan bersama kawan-kawan, maybe kita boleh share sedikit tentang apa-apa yang diperlukan untuk dimasukkan dalam assignment. Betul tak? Betul-betul, jadi ia akan menjadi lebih menarik dan tidak, apa orang kata, kita tidak merasa sunyi sebab bagi pelajar yang kena tinggal di Perlis, terutama bagi pelajar yang jauh-jauh macam saya Johor ni kan. So bila ada kawan untuk mengulang kaji bersama-sama, kita tidak merasa bosan dan kita enjoy lah. Betul. Enjoy buat kerja sama-sama. Ya. Hmm. Dan bagi student yang kita rasa sedikit orang kata tahu apa, dia lebih tahu tentang assignment tu, tolong tunjuk ajar pada kawan-kawan yang kita tak tahu. Kadang-kadang kawan-kawan ni dia tak cakap, dia mungkin seorang-seorang dia fighting seorang-seorang, struggle seorang-seorang. So kita sebagai kawan ni kena ambil berat. Tapi Tanya itu dia. untuk pelajar yang berada di universiti, Ya. boleh berjumpa secara bersemuka. Betul. Untuk pelajar yang berada di rumah, anda menggunakanlah teknologi yang sedia ada dengan baik, seperti melakukan video call dengan pelajar, dengan kawan-kawan anda yang lain. So discussion juga boleh dibuat. So tak Betul. adalah macam face to face saja boleh dibuat. Untuk yang duduk di rumah saja boleh dibuat juga. Bukan video call je, kita boleh buat dalam Google Meet kan. Ya, Bersama betul. kawan-kawan. So kita boleh bincang bersama-sama walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita boleh lagi interaksi antara satu sama lain melalui Google Meet ataupun Webex dan Ya. sebagainya. Betul. Jadi kita dalam masa-masa PKP ni kita kena betul-betul memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada, yang kita gunakan dalam kita punya sesi pembelajaran. dengan sebaiknya. Betul. Kemudian apa orang kata, semasa PKP ni, aktiviti yang Mimi cadangkan tadi adalah mengenai buat assignment. So di Tu- samping buat assignment tu, kita kenalah take 5 kan. Betul. Ya, Tak adalah betul tu. assignment saja memanjang. Stres lah nanti kan. Stres. Kalau asyik fikir assignment je. Nanti ada kes lain nanti kan. So Ani ada tak aktiviti yang kita boleh buat sepanjang take 5 tu? Sepanjang masa take 5 tu, okay, apa lagi, family ada kat rumah untuk pelajar yang di rumah kan. So Betul. habiskan masa yang ada dengan kelapangan ada ni bersama dengan family tercinta. Sebab kita student, nanti kita akan balik ke universiti juga insyaAllah. Jadi masa yang ada sekarang kita habiskan dengan keluarga. Manfaatkan sebaiknya lah masa manfaat, yang betul. ada tu. Aktiviti yang boleh dilakukan macam tolong mak masak untuk take 5 kan. Layan adik-beradik yang kecil, tolong dia buat kerja rumah dia, tolong dia mengajar. Betul. Banyak lagi yang boleh dibuat. Kalau tak nak berkaitan dengan pembelajaran apa semua ni, senang duduk TV, tengok TV duduk depan, Ya. duduk kat ruang tamu bersama-sama Tu family benda juga tu. cukup nak Yes, luangkan masa dengan Meluangkan keluarga masa kan? dengan keluarga, dapat sedikit sebanyak dapat mengurangkan stres anda ketika membuat assignment. Betul. Sebab Betul kita dikelilingi orang yang menyayangi kita. Ya. Jadi bila kita berinteraksi dengan orang yang kita sayang, jadi mesti kita dapat rasa kelegaan. Kita dapat baliklah betul tak? semangat untuk membuat Betul tu, kerja Joy. khusus Saya kita setuju. tu. Selain itu, di rumah juga kita boleh melakukan, selain daripada tolong mak, tolong ayah, kita boleh take 5 di media sosial. Betul, ya. Yeah. Betul tak? Itu memang saya rasa apa tu? Era sekarang ni memang media sosial tu keperluan semua. Keperluan untuk apa orang kata, berehat sementara daripada kekangan assignment. Bolehlah tengok aplikasi YouTube ke untuk hilangkan tekanan assignment anda. Macam saya boleh saya bagi contoh saya? Boleh, Boleh macam mana, macam mana? Tak ada masalah. Saya kan peminat muzik K-pop. Oh. So bila saya ada kelapangan untuk orang kata nak hilangkan tekanan stres, so saya akan buka YouTube dan Cuci-cuci mata diam. gitu. Bukan cuci Bukan, mata. Orang kata melihatlah video klip So kalau muzik kami kawan kegemaran. wanita je lah cuci mata kat YouTube. Itu saya tak tahu, itu tu pulang kepada anda. Itu kalau macam ni, kalau macam Mimi pula, Mimi selalu macam take 5 dari segi media sosial. Macam Mimi buat apa? Macam layari Instagram macam ke? Saya suka scroll Twitter sebenarnya sebab dia banyak benda yang kita latest information kan. Macam dalam masa 5 minit kita take 5 tu pun macam-macam benda yang benda baru yang kita boleh dapat lah daripada Twitter tu. So macam mana Twitter tu boleh orang kata membuatkan Mimi hilangkan
stres tu. Sebab dekat Twitter ni dia punya netizen tu memang lawak kelakar gila. Dia punya Dia punya retweet tu semua kan? retweet semua tu. Dia punya komen tu memang baca tu menghiburkan saya lah. So hilang sekejap stres kat situ, sama Simon balik. Oh betul juga. Untuk DJ Syazwan? Macam saya sendiri, saya selalu lari YouTube juga macam ni. Tapi saya lebih kepada konten-konten yang kelakar. Sebab saya jenis memang suka kelakar-kelakar, gelak-gelak tu saya macam sukalah. So di samping saya buat assignment, saya juga dapat mengurangkan lah stres saya sendiri. Dengan apabila kita sendiri gelak, kita akan rasa kita kurang sikit rasa stres dengan betul assignment yang kita dah buat. So maybe anda juga boleh macam saya melayari YouTube, melihat konten-konten yang kelakar. Itulah Banyak orang je kata kan? melayari YouTube, melihat konten di Twitter. Betul. Asalkan anda duduk di rumah. Betul. orang Asalkan kata. duduk di rumah, jangan keluar ke mana-mana jika tidak perlu. Jika perlu saja keluar daripada rumah. Okey. Betul-betul. Ya, sebab kita nak jaga kita. Betul. Betul. Ada lagi apa-apa aktiviti yang boleh dikongsikan? Untuk ni lah di rumah ya. Untuk di rumah rasa bersenam. Betul Ya, tak? Betul. Bersenam daripada rumah. Betul. Orang kata bersenam ni dapat menghilangkan tekanan juga. Kekal sihat, orang kata walaupun tak dapat pergi ke gym. Tapi di rumah juga boleh dibuat. Banyak je senaman-senaman yang boleh buat di rumah seperti tekan tumbi dan banyak lagi lah. Kan, tak Betul. adalah kita duduk rumah asyik makan sampai badan ni. Tak adalah. So kita di samping makan, kita bersenam. So boleh maintain berat badan ataupun boleh turunkan juga berat badan kita. Betul. Kita boleh je betul macam beli tali skipping ke, kita skipping dalam rumah. Betul. Kalau ada badminton, macam contoh kalau rumah tu luas sikit, kita main badminton dalam rumah. So itu boleh dikatakan aktiviti yang menyihatkan lah, yang boleh kita lakukan sepanjang PKP. Okey, tapi ada lagi satu aktiviti yang dia tak bagi banyak, bukan tak bagi banyak manfaat. So dia tak pastilah ikut apalah hampa nak tafsir dia macam mana. Okey, online gaming. Ya. Kita tak nafikan memang ramai sangat-sangat yang orang kata apa, main game online gaming. main game online sepanjang PKP ni. Tak Betul. semestinya semua buat assignment, duduk Betul. dengan family. Mostly spend masa dengan game. So pendapat Anip dengan Juan lah, apa pandangan hampa tentang online gaming semasa PKP ni? Untuk Anip adalah okey untuk kita bermain game untuk melepaskan tekanan assignment. Tapi kita kena tidak terlalu leka lah, orang kata. Betul. Dia ada baik dan buruknya. Untuk bermain online game ni, baiknya kita dapat orang kata hilangkan tekanan untuk duduk rumah. Kan kita stres kena duduk rumah, tak dapat keluar, so main game. Tapi keburukannya jika kita terlampau lama bermain game, nanti terlampau kita akan orang kata tertindih kerja. Betul. Banyak lagi aktiviti yang boleh buat tapi tertindih. So benda tu adalah tidak, orang kata tidak baguslah untuk terlampau lama. Untuk take 5 is okay. Betul. Jadi boleh dikatakan online gaming ni memberikan manfaat juga, tapi jika terlalu leka, ia maybe mendatangkan keburukan kepada pemain itu sendiri. Betul tu. Apa-apa benda yang kita buat, kalau kita buat secara berlebihan akan mendatangkan mudarat kepada diri sendiri. Jadi nak main game tu boleh, tapi berpada-pada. Macam di rumah juga boleh bermain aktiviti santai macam dam, macam dam ataupun dam haji, dam ula. Itu Jutaria. Betul. Lagi apa? Mengambil memori ya. Betul. Itu antara aktiviti-aktiviti yang bolehlah dilakukan sepanjang PKP berlangsung. Jadi maybe aktiviti-aktiviti itu dapat mengurangkan kebosanan kita dan dapat menceriakan hari-hari kita semasa PKP. Betul tak? Betul. Okay, jadi pendengar semua boleh komen apa dia punya aktiviti yang anda lakukan di rumah. Betul. Boleh je tulis komen macam dalgona coffee ke. Nanti Kan? kami akan Itu antara apa tu? Perkara-perkara yang viral kan semasa PKP berlangsung. Buat dalgona coffee. Macam dalgona coffee tu actually dari mana datangnya? Korea ke? Siapa yang mula? Saya rasa saya jumpa di Instagram lah. Ya. Beijing. Sebab
bila PKP ni orang akan cuba benda-benda viral lah. So jadi dia akan macam Dalgona Coffee, banyak lagi benda viral yang orang ikut. Tapi So, Dalgona macam Coffee pun semalam tengok dekat Twitter kan, dia cakap dah bukan daripada Nescafe dah. Ada lagi ya. mocha, coklat. dah ada kepelbagaian Dia ada kan. pelbagai dah. Nampak tak kreatif punya Ya, netizen ni sebenarnya. Betul-betul. Jadi tanpa membuang masa, lebih baik kita mengaplikasi kreativiti kita dalam sentuhan masakan, tak buat adalah. air sebagainya. Betul. Kan. Cuba betul. resepi yang lagi baru kan. Betul. Tak adalah masa kita tu buang macam tu saja. Jadi sekarang kita nak rehat dulu. Kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Kita akan bersambung selepas ini dalam topik yang sama, mungkin jenis aktiviti yang berbeza. Jadi kita berehat sebentar. UNIMEM FM, medium interaksi siswa. Sarah, permata hati keluarga, masih teringat ketawa manja sewaktu hari jadinya yang ke-10. Itulah hari jadinya yang terakhir. Hampir 10,000 rakyat Malaysia menanti pendermaan organ untuk menyelamatkan nyawa. Ia penantian yang amat panjang. Kita mampu memberi harapan kepada mereka. Berikrarlah sebagai penderma organ dan maklumkan kepada keluarga anda. Dial 1-800-88-9080 atau layari agiftoflife.gov.my. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hello, hai, anda masih mendengarkan kami DJ handsome dan cantik hanya di UNIMEM FM Medium Interaksi Siswa. Untuk pendengar yang baru masuk, kami sedang membincangkan topik iaitu aktiviti yang boleh dilakukan di rumah semasa PKP. Betul. Tapi sebelum tu Mimi akan membacakan pengumuman daripada Majlis Perwakilan Pelajar, iaitu berkenaan penjualan borang MPP sesi 2020 dan 2021. Okay, so penjualan borang ni dah ditutup sebenarnya. Dia buka pada 11 dan 12 hari bulan, which is kemarin last untuk beli borang. Okay, so tarikh-tarikh penting dia. Pada 4 Januari, pembubaran Majlis Perwakilan Pelajar. 11 dan 12 adalah hari jualan borang PMPP sesi 2021. Dan 19 Januari adalah hari penamaan calon PMPP sesi 2021. 20 hingga 25 Januari adalah sesi kempen PMPP. Dan terakhir 26 Januari itu adalah hari pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar lah. Jadi pada 26 tu pelajar-pelajar diharap dapat menyertai untuk mengundi. Pilihlah MPP anda. Dan nak ucapkan juga apa orang kata good luck lah kepada siapa yang bertanding. Ya, kepada calon yang bertanding, sama ada calon umum atau calon fakulti. Semoga korang Fighting. fighting orang kata. Okay. Kalau diberi tanggungjawab amanah tu, jalankan dengan sebaiknya. Betul. Ya. Ambillah suara-suara pelajar untuk Jadilah dikemukakan. wakil yang sebenar-benar wakil kepada pelajar. Fighting. Okay, so Hanif, seterusnya topik kita. Kembali lagi kepada topik kita hari ni. Okay, memandangkan tadi kita ada mention pasal jual-jual kan. Betul. Okay, macam semasa PKP ni kita duduk rumah. Apa kata kalau kita menjadikan media sosial atau platform online yang lain sebagai satu medium untuk kita membuat satu bisnes. Betul. Macam mana tu? Betul-betul. Saya setuju sebab PKP yang lepas pun banyak sangat macam orang yang saya kenal start join business daripada nothing to memang sekarang ni loaded lah tengok dia, daripada orang kata dropship biasa je sekarang dah jadi top headmaster. Sebenarnya macam kawan-kawan kita, founder. fakulti kita pun ada je yang jual macam produk, macam makanan. Lebih kurang macam itulah produk yang mereka jual semasa di online, platform online. Untuk yang baru nak join ni pula, korang jangan risau sebab masa PKP ni kita ada banyak masa berada di rumah. Betul. So apa kata kita tengok YouTube untuk memperoleh
orang kata sedikit sebanyak pengetahuan lah macam mana nak start business online. Betul. Tak pun tanya-tanya kawan-kawan yang pernah jadi dropship. Betul. Okay, ramai sangat kawan-kawan kita yang orang kata buat business online. So apa kata semasa PKP ni korang pula yang orang kata menjual. Betul. Sebab Contoh- kita faham, betul. kita faham semasa situasi PKP ni tak semua orang financially stable kan, betul? So mesti nak cari side income. Mungkin ada yang orang kata kena cuti kerja, stop kerja, gaji dipotong. Macam ada mak ayah dia yang kerja di pasar. Pasar kan tak boleh buka Ya, semasa betul. PKP. So Ah. ini adalah salah satu inisiatif lah untuk kita memperoleh orang kata sedikit sebanyak apa orang kata keuntungan pendapatan lah. Okey Mimi, bagi Mimi lah, Anik dah bagi cadangan kan, orang kata boleh buat bisnes online. Barang-barang apa yang Mimi nak cadangkan untuk dijual, yang boleh pelajar lah jual terutamanya? Kalau pelajar ni, kita boleh makanan kan, tapi mungkin orang kata dia ada kekangan kat situ sebab kita dekat college nak sediakan prepare makanan semua tu macam orang tu susah sikit. So boleh je join makanan juga, tapi makanan yang orang kata makanan kering. Macam like itu ni ada join Chocoja tu. Dia best lah sebab kita order dia sampai dan benda tu boleh simpan lama. Nampaknya DJ Mimi kita dah jadi online seller sekarang. Ya, Betul. baru nak cuba-cuba. Tapi alhamdulillah dapat sambutan terutama daripada Anik J. So tak payahlah takut untuk mencuba. Ya, betul. Betul. Saya pun mula-mula risau, ada kau orang nak beli ni, ada kau orang nak support ni. Tapi alhamdulillah lepas beli-beli tu stok licin dalam masa 2 hari. Alhamdulillah. So yang tu buatkan semangat kita lagi berkobar-kobar nak berniaga. Boleh cuba. Siapa-siapa pun boleh cuba. Betul. Kita janji kita jangan takut je nak mencuba tu. Jangan takut sebab ini merupakan orang kata ilmu pengetahuan dan pengalaman. Betul tak? Mungkin lepas habis belajar ni kita akan terlibat dalam bidang bisnes ni. So benda yang kita buat sekarang, online business ni akan menjadi kita punya input pada kita punya habis belajar nanti. Betul. Untuk Syazwan pula, barang apa Syazwan nak jual kalau Syazwan nak jadi online seller ni? Kalau macam Syazwan mungkin akan jual makanan juga kot. Sebab sekarang ni PKP pun semua akan jual makanan sebab duduk rumah kan. So tak ada, maybe tak tahu nak makan apa. So betul. macam nampak je orang jual makanan. Nak. Maybe kita boleh jadi drop sheet kepada makanan-makanan yang macam tadi Mimi cakap, makanan kering ke. Betul? Makanan yang tahan lama lah kan. Betul lah tu. Macam Anik. Kalau Anip kan online selling, Anip nak jual jual apa orang kata, mungkin online selling. Boleh tak kita kaitkan dengan perkhidmatan? Perkhidmatan boleh juga. Apa Boleh. tu? Perkhidmatan apa tu? Kita buka channel YouTube. Oh, I Betul, see. orang That's kata. nice idea. Oh betul, nice idea. Itu orang kata perniagaan juga kan. Selain tu yes. TikTok boleh ke TikTok? TikTok yang bermanfaat boleh je. Tak ada TikTok, masalah. maksud Anik TikTok kan bila dapat banyak like kan dapat duit kan. Dia salah satu orang kata dapat banyak like, dapat banyak duit. So orang yang business pun kalau dia main TikTok, mungkin benda tu akan orang kata dia akan boost dia punya business tau. Orang kata guna TikTok sebagai medium untuk menjual lah. Medium. Betul. Untuk yang dropship, untuk produk kan. So produk-produk tu boleh korang gunakan kreativiti yang korang ada untuk promosikan produk korang di medium TikTok. Dan orang akan tengok. Sebab sekarang memang TikTok viral lah. Betul. Anik tengok memang semua kebanyakan kawan-kawan Anik yang dulu tak download TikTok kan sekarang download TikTok. Tinggal Anik je yang belum. So bila Anik dah download TikTok, okay viral betul lah ni. So betul, konten-konten dalam TikTok tu untuk peniaga-peniaga saya rasa mesti yang positif kan. Positif. Lagi-lagi kalau bab makanan, kebersihan perlu dijaga. Sebab kita nak bagi orang makan, kita tak boleh nak buat cincai-cincai kan. Ya, betul. Sebab takut berlaku apa-apa di kemudian hari. Dan apa orang kata zaman sekarang ni hang buat cincai sikit pun dah viral. Betul. So kita jaga kebersihan tu untuk jaga bagi orang lain makan dan jaga prestasi kita sendiri. Semuanya sekarang ni semua di hujung jari. Nak belajar di hujung jari. YouTube ada nak cara. Nak order makanan pun di hujung jari. Hujung jari so, saja. benda mudah sekarang. Duduklah di rumah. Okay, selain orang kata makanan, perkhidmatan, kita boleh juga macam yang perempuan join dropship makeup, alat makeup kan, alat solat, duduk rumah tu belajar makeup. Ramai je perempuan macam tu kan. Macam tudung. Banyak lagi
bagilah jual kasut. Macam Mimi familiar tak dengan makeup? Basic-basic je lah. Basic-basic Tak je minat lah. sangat. I prefer masak lagi. Masak-masak, resipi masak. Tapi makeup tak prefer sangat lah. Tak prefer. Tapi kalau ada masa lah, ikut lah. Ikut Ada mood. mood rasa macam nak tengok makeup, tengok Tapi untuk pengetahuan pendengar, Mimi adalah seorang yang sangat pandai masak. tak ada lah pandai, tapi minat. Bila kita minat, kita orang kata Suka lah buat benda tu suka kan. lah. Hanif dah rasa dia punya penangan tu, tinggal Syazwan je rasa. Dah rasa dah. Dah rasa Syazwan pun juga. dah rasa dah. Hari tu Allah. ada Mimi bagi apa? laksa lemak. Laksa lemak. Yes, laksa lemak. Rasa sedap. Sedap guys. Untuk pengetahuan semua, tu mak yang buat. So kepada, tak kisahlah emak ke diri sendiri ke, asalkan korang macam boleh pandai masak, korang boleh buat bisnes. Betul. Walaupun PKP, orang kata 10 kilometer tu kan, bolehlah orang kata start bisnes. Siapa yang dekat dengan pejabat pos, orang kata jual barang kering, dan pos lah untuk yang berdekatan tak lebih 10 km. Untuk yang daerah PKP, untuk daerah yang boleh jauh sikit berjalannya, so korang boleh lah, orang kata bebas sikit lah nak buat online business ni. Betul. So banyak sangat manfaat PKP ni, antaranya online business yang boleh kita lakukan selain menjana pendapatan, betul belajar buat online business dan sebagainya. Jadi kita patutlah kan, kita patut ambil manfaatkan masa PKP ni untuk try benda yang di luar macam di luar kebiasaan kita. Macam kalau orang tu tak biasa menjual, apa kata, cabar diri, ambil masa PKP ni untuk cabar diri, jadi betul online seller ke, betul tak? Betul. Tapi kan online apa orang kata, penjualan secara online ni bagus. Tapi dia akan ada keburukan juga tau korang. Kalau betul. korang nak tahu Setiap lah. benda ada pro dan con dia kan. Okay, let's say lah kita student, kita nak buka orang kata business online. Tapi contoh macam Mimi kan buka cukur je kan. Perniagaan Mimi orang kata dapat sambutan. Lepas tu Mimi nak restock barang. Benda tu akan membuatkan Mimi orang kata teruja business dia semakin memuncak, orang akan maju lah kan. Tapi tak payahlah lupakan, sambil-sambil ni ke, janganlah kita lupakan kita punya tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Betul tak? Betul. Janganlah disebabkan berniaga kita tidak buat assignment. Lagi-lagi untuk group assignment paling sakit hati. bila No mention. no Oh my mention. God. Orang kata apa? Dah business tu business lah, tapi tanggungjawab kita sebagai Pelajar, group mates, orang Group kata tanggungjawab untuk buat assignment tu penting. Bagilah komitmen juga kepada assignment, lagi-lagi dalam assignment yang berkumpulan. Berkumpulan ni kita kena fikir orang, sebab markah bersama, bukan markah betul. individu. Kalau kita buat halal, orang kata buat cincai, kesianlah dekat group mate kita yang lain kan, sebab markah yang kita buat tu, yang tu juga yang dia akan dapat. Betul. So, So business online ni ada keburukan dan kebaikan dia lah. Gunalah, orang kata nak try boleh, tapi try untuk orang kata pandai bagi masa lah. Yang Betul. penting. Yang penting Dia pandai bagi kata masa. kunci pandai bagi masa. Dan orang kata untuk menambahkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman, sangat bagus lah. Untuk Mimi, nak tanya sedikit boleh? Ya, Mimi boleh kan je. buat bisnes kan. So macam mana Mimi bagikan masa antara assignment dan juga orang kata berniaga lah. So dengan jawapan Mimi ni sedikit sebanyak dapat memberikan orang kata motivasi atau galakan pada pelajar-pelajar lain untuk mencuba. So dengan tip Mimi, diorang akan pandai lah bagi masa antara nak berniaga dan juga membuat assignment. Kalau macam Mimi tak adalah bisnes besar-besar pun. So orang cakap masa tu masih boleh, orang kata masih boleh nak Masa pandai boleh bagi masa dengan baik boleh lah. nak bahagi dengan elok lagi. So macam bisnes tu kerja ni senang je, bila orang nak bagi je. So dia tak makan masa apa tau. So mostly masa yang ada tu boleh habiskan assignment lah. So macam Mimi mencadangkan lah kepada pelajar-pelajar yang ingin mencuba bisnes online ni untuk menjual benda-benda yang orang kata senang untuk diuruskan lah. Ya, sebelum kita nak mula satu bisnes tu, fikir dulu pro dan cons dia. Dia ambil masa yang lama tak kita nak buat satu-satu benda tu, sebab kita student. So kita kena jual benda yang sesuai dengan student. Betul. Cari benda yang Lagi-lagi untuk yang pelajar duduk rumah, dia kan ada kekangan untuk keluar kan. Ya. So bila meniaga benda yang mudah untuk diuruskan adalah sangat baik. ya betul tu.
Betul, pandai bagi masa. Hmm. Kalau macam Syazwan? Macam Syazwan, maybe akan buat assignment, lepas tu lepak-lepak sekejap dengan kawan. Macam tu je Betul-betul. lah. Tak ada ada niat nak mula bisnes ke? Tak ada. Buat masa sekarang tak ada lagi. Tak ada lagi sebab Tak ada lagi bisnes sebab pun kita kata satu komitmen tau. betul. Kalau tak ready nak bagi komitmen tak boleh betul. juga. Dia semua atas diri sendiri. Rasa betul. mampu atau tak mampu. Kalau rasa mampu, teruskan. Kalau Ya, tak rasa betul. tak mampu, lebih baik selamatkan diri sebelum menyusahkan orang lain. Betul tak? So Syazwan ni dikira orang kata tukang spotters je lah. Beli beli Choco Jam Mimi. Jangan lupa kalau Mimi restock lagi Choco Jam untuk kita support Mimi. Betul. Terima kasih. Makan sambil buat assignment. Yang penting duduk rumah. Jaga SOP. Jadi saya rasa kita dah banyak sangat bersembang ni. Apa kata kita rehat sebentar? Rehat-rehat sambil mendengar lagu, okey? Jadi kita akan kembali selepas ini. Unimap FM. Medium interaksi siswa. Hi, listen to Unimap FM, your best radio station. Hello, anda masih mendengarkan kami di Unimap FM Medium Interaksi Siswa. Masih bersama saya DJ Mimi, DJ Anip dan DJ Syazwan. Okay, so sekarang kita dah berada di segmen terakhir. Setelah penat berborak panjang, bercerita panjang, cakap tu cakap ni, so kita dah di segmen yang penghujungnya. Okay, so Anip, apa yang kita dah sembangkan tadi? Okey, Anip ulang balik lah apa yang kita sembang balik tadi. Okey, kita membincangkan tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di rumah semasa PKP. Okey, untuk yang pertama kita membincangkan tentang masa yang terluang ni, habiskanlah dengan sebaiknya untuk menyiapkan assignment. Assignment yang orang kata disebabkan ODL, online distance learning ni, kita ada banyak assessment untuk disiapkan daripada yang face to face. So masa yang ada ni, siapkanlah orang kata assignment yang tertangguh ke, yang banyak ke. Lepas tu Mimi ada mention pasal aktiviti untuk di rumah menghabiskan masa bersama keluarga. Ya, banyak aktiviti yang boleh lakukan, macam tolong mak masak, melayan kerana adik-adik, tengok TV, banyak lagi. Social media yang lupa. Bersenam. Lepas tu apa lagi tadi kita duk bincang tadi? Online gaming. Boleh juga. Selain daripada kita ada bincang tentang aktiviti tu, tapi kita ada bincang juga kalau korang perasan kebaikan dan keburukan. Betul. Kita ada bincang, kita ada kupas sedikit kebaikan-kebaikan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan semasa PKP dan keburukan-keburukan. Tapi keburukan tu jangan diambil serius. Just asalkan apa orang kata, para pendengar membuat aktiviti tu secara orang kata dengan tidak berlebihan, pandai bagi masa. So akan keburukan tu takkan datang. Untuk aktiviti kedua, isi Anip, Mimi nak ulas pasal tentang bisnes online. Business online. Okay, tadi Ani ada sebut business online ni macam mana boleh bagi banyak benefit untuk kita semua kan. Betul. Antara business online yang boleh student start buat, macam business makanan kering. Ani cakap perkhidmatan kan. Lepas tu Anip ada mention pasal orang kata medium yang boleh digunakan untuk mempromosikan bisnes lah. Seperti TikTok kan. Betul. Kalau kita tengok TikTok kan macam bukan ada video gelek je Untuk pengetahuan pendengar-pendengar semua, bukan ada video gelek saja di TikTok, tapi ada video-video yang orang kata menambahkan pengetahuan, pengalaman. Malah promosi produk juga. Macam apa tu? Syazwan sendiri ada account TikTok. Lepas tu Syazwan just tengok yang
macam pengetahuan macam dia memang bermanfaat kepada student-student yang sedang belajar. Macam life hacker ke? Macam tu. Kalau Mimi Ada. TikTok Mimi suka apa? TikTok tak ada. Oh tak ada TikTok Mimi sama dengan ni lah. So Syazwan je ada TikTok. Macam Ani tak ada TikTok ke? Tak ada, saya tak ada. macam Syazwan ada TikTok, so macam Syazwan selalu tengok yang kelakar-kelakar, lepas tu yang education juga, macam contoh dia ajar buat citation. Lagi yang memang sangat berguna lah untuk useful betul lah. Untuk student. So dekat TikTok ni pun Syazwan kan, betul tak, kalau kita apa yang kita banyak tengok tu yang tu lain naik kat FYP kita kan. Betul. So jangan risau takut apa tengok video gelak-gelak ke. Sebab apa yang kita tengok tu lah yang akan naik. Dia macam juga macam Facebook kan. Betul. Lepas tu Anip ada mention business online. Orang kata selain daripada TikTok kita boleh buat YouTube tu. YouTube channel. YouTube channel untuk promosi ke, untuk orang kata menunjukkan kemahiran kita ke. Betul. Masa PKP kan kita tak ada buat apa-apa. So kemahiran macam contoh kalau anda pandai menari, buatlah YouTube channel, post pasal konten menari. Kalau anda pandai mengedit video, postlah konten untuk mengedit video. So sikit sebanyak akan membantu orang-orang yang macam memerlukan pengetahuan tentang bidang tersebut. Jangan lupalah ajak kawan-kawan, saudara mara untuk support korang punya YouTube channel, bagi subscribers tu meningkat, like tu banyak, views tu meningkat. Betul, yang penting jangan takut untuk mencuba. Dan duduk rumah. Sambil Apa-apa duduk yang rumah. buat dalam rumah buat je. Apa yang kita rasa nak buat je. Janji jangan keluar rumah. Kita jaga kita. Itu adalah aktiviti-aktiviti yang apa yang kita DJ kita ni bincangkan. Kita pulang kepada pendengar sama ada untuk mengambil dia sebagai salah satu aktiviti yang boleh dilakukan Untuk semasa dirujuk PKP lah. korang, ataupun korang sahaja mendengar. Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang lebih menarik yang boleh dikongsikan bersama kita. Boleh respon di Facebook UniMed FM, Di ruang komen. Jadi kita pun dah berada di penghujung segmen kita. Ada tak apa-apa pesanan yang berguna untuk pendengar-pendengar UniMed FM? Anip? Okay, kalau untuk Anip, disebabkan kita berada di rumah, korang yang penting untuk para pelajar lah, pelajar yang Universiti Malaysia Perlis, janganlah orang kata menganggap PKP ni adalah satu benda yang sangat orang kata membebankan lah. Yang penting ni adalah kita fikir balik, tujuan utama PKP adalah untuk mengekang wabak COVID-19. Okay, bila wabak COVID-19 ni tak ada, kita akan kembali ke keadaan seperti sedia kala. So semuanya akan macam belajar face to face. So korang jangan stres-stres. Walaupun ada masalah apa, janganlah orang kata membuat perkara yang melampau. Dan orang kata stay healthy. Your mental health, your physical health, stay health. Orang kata yang penting untuk student lah. Okay, untuk Mimi? Kalau macam ini untuk student yang orang kata dekat rumah lah, ini yang dekat UniMed ni, dekat college ni sendiri, kita sebenarnya boleh hanyalah PKPP, di mana kita masih boleh bergerak bebas, tapi jangan seronok sangat. Kita kena masih berjaga-jaga, jaga diri semua, pergi mana pakai mask, gunakan hand sanitizer. Betul, SOP, jaga jarak. Orang kata bila PKPP ni jangan kita berani pula. Tadi takut sangat, jadi berani pula. Jangan terlampau berani untuk melanggar apa yang pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah cadangkan kepada kita. Jangan disebabkan Jangan kita tak ada kes, kita semua berada dalam kata zon selesa. Jangan. So jangan ambil sambil lewa lah jangan tentang sambil lewa. kita punya situasi di Perlis yang tiada kes bagi semalam. Jangan ambil Jangan mudah. jadikan diri kita punca kepada masalah yang lebih Betul, besar. betul. Itu sangat berbahaya. Yang penting stay at home. Stay at home, stay safe. Joan, ada apa-apa lagi nak pesan? Saya just nak pesan kepada semua pendengar-pendengar, terutamanya student, untuk pandai memanfaatkan masa-masa PKP ni kepada diri sendiri. Terutama sekali kita tahu kan, bila kita belajar secara online ni memang memenatkan stres. Kami ada yang sendiri sampai merasai depression, kan? benda itu. Betul, kami sendiri merasai benda itu. Memang orang kata lumrah lah bila kita belajar secara online ni. Stres tu memang ada, boleh sampai ada tahap depression kan. Ya, betul. Jadi
itulah saya nak mengingatkan kepada semua pendengar agar sama-sama menjaga kesihatan fizikal dan mental. Apa sahaja perkara-perkara yang boleh mendatangkan keburukan kepada kesihatan mental dan fizikal, kita elakkan. Bagi Hanif, anggaplah ODL ni sebagai cabaran kita. Betul. Cabaran untuk mematangkan kita, menjadikan Pandang. kita lebih disiplin. Ya. Pandang ODL ni dari sudut yang positif. Positif. Tahu InsyaAllah. penat tapi kita Ha. cuba sebaik ke. Kita jaga kita. Yang penting positifkan. Setiap negatif tu positifkan. Bagi kita tak rasa yang ia mendatangkan beban, memberatkan fikiran dan menstreskan kita. Jangan mengalah, anda boleh. Kami Betul. sokong Ataupun, anda. kalau Mm-mm. terlalu stres sangat tu, cepat-cepatlah cari orang yang Yes, betul. boleh bagi motivation untuk Mm-mm. kita supaya kita tak terikut-ikut dengan stres tu kan. Macam kita kan macam mesti saya yakin setiap pendengar-pendengar macam DJ sendiri ada apa tu kawan baik sendiri yang boleh di-share. Kalau tak nak share dengan kawan baik pun maybe dengan ibu ayah kita walaupun Yang berjauhan betul. boleh call. Share je apa je semua. Janji jangan kita pendam, kita rasa stres. Itu sangat tidak baik lah untuk diri kita. Ya, untuk kesihatan mental kita boleh lead ke depression. Betul. Ataupun kalau dah rasa tak ada siapa-siapa sangat, boleh orang kata boleh rujuk, boleh pergi ke pusat kesihatan ke berjumpa dengan kaunselor. Okey. Saya Hanif rasa ini je lah penghujung kita. Untuk tajuk kita pada hari ini iaitu aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan semasa PKP. Tapi untuk pendengar-pendengar yang tidak orang kata melihat siaran langsung ini, anda boleh melihat siaran ulangan kami di Facebook Unimed FM dan juga YouTube channel Unimed FM. Yang penting jangan lupa share, like and subscribe, okay? Okey. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lain kali. Bye. Bye. Bye.